Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan ketiga akan membentangkan subjek iaitu JMJM 303 iaitu bertajuk isu-isu dalam hubungan manusia iaitu disiplin dan etika dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama iaitu Cik Cautiran anak lelaki Ramash. Kedua, Cik Narawi bin Bakar. Ketiga, Cik Muhammad Firdaus bin Ismail. Keempat, saya Nur Fatih Syafiqah Haji Farizin. Dan terakhir sekali, Cik Siti Nur Azli binti Azhar. Terdapat 6 skop pembentangan dalam tajuk yang kami akan bentangkan iaitu yang pertama adalah pengenalan. Kedua adalah disiplin dan etika dalam perkhidmatan awam. Ketiga adalah faktor berlakunya isu disiplin dan pelanggaran etika. Keempat, teori-teori etika. Kelima, cadangan. Dan terakhir sekali ialah kesimpulan. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Disiplin dan etika memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanan dan keadilan dalam pentadbiran, khususnya dalam perkhidmatan awam. Definisi disiplin bermaksud disiplin dalam pentadbiran melibatkan pengawasan dan pengurusan tingkah laku pekerja, ahli masyarakat atau individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Menurut Anwar Rahman Hassan tahun 2020. Menurut Dr. James Ang Ji Eng pada tahun 2011 menyatakan disiplin adalah bentuk kawalan sosial mewujudkan suasana tenteram dan teratur baik dalam masyarakat. Seterusnya, definisi etika. Mustafa pada tahun 2002 mendefinisikan etika berasal daripada perkataan Inggeris iaitu morality yang mana perkataan etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud nilai atau sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu kumpulan dan ianya terbahagi kepada dua iaitu normati dan metatik. Menurut Syafiqah Hayati pula pada tahun 2010, etika merupakan himpunan nilai dan moral yang merupakan piawai dan dalam membentuk tingkah laku organisasi dan kerjaya. Dan terakhir sekali dalam etika perkhidmatan awam di Malaysia, tujuan utamanya adalah memastikan setiap penjawat awam mempunyai nilai, integriti dan etika yang tinggi dengan penerapan pemahaman dan penghayatan menerusi satu sumber rujukan yang komprehensif. Menurut kata Intan pada tahun 2021. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada Encik Narawi untuk meneruskan tajuk pembincangan kami. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Pak Yani Fatin. Saudara Fatin. Okey, untuk seterusnya adalah isu-isu yang faktor-faktor yang berlaku isu disiplin dan pelanggaran etika dalam perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam adalah merupakan tonggak dan nadi serta tulang belakang kepada jentera pentadbiran kerajaan dan penyampaian perkhidmatan kepada dalam memastikan segala pembangunan dan kemajuan negara dapat dicapai bagi memastikan kesejahteraan rakyat terjamin. Isu-isu yang berkaitan salah laku yang berlaku dalam kalangan penjawat awam pada hari ini telah menjejaskan imej dan kredibiliti perkhidmatan awam yang memberi kesan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam pada hari ini. Etika dalam pentadbiran awam adalah mengenai pelaksanaan tindakan yang betul dan moral dalam pengurusan organisasi atau masyarakat. Ia melibatkan keputusan yang adil, integriti dan pertimbangan terhadap nilai-nilai moral. Menurut Heng dan Karupanan pada 2022. Dalam perkhidmatan awam, dia perlu ada perkhidmatan prinsip berkecuali iaitu prinsip ini menyatakan bahawa tindakan yang diambil dalam pentadbiran seharusnya dapat diterima oleh semua individu atau pihak yang berkaitan tanpa mengira kedudukan, bangsa atau status. Etika profesionalisme melibatkan kepatuhan kepada standard etika dalam bidang pekerjaan atau profesen tertentu seperti etika perubatan, perundangan atau perakaunan. Ia memastikan bahawa individu dalam bidang tersebut bertindak dengan integriti dan amanah.
penjawat awam yang tidak mematuhi etika kerja dan profesionalisme boleh menyebabkan organisasi tidak mencapai matlamatnya. Jadi untuk memastikan integriti dan gaya organisasi berjaya, etika kerja mesti dikekalkan dan dipertingkatkan melalui profesionalisme yang tinggi di tempat kerja. Menurut Maliki 2004. Disiplin dan etika memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran yang berkaitan dengan manusia dan menerapkan teori-teori yang relevan dan prinsip-prinsip etika dalam organisasi dan masyarakat Malaysia untuk memastikan bahawa pentadbiran berjalan lancar, adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dihormati oleh masyarakat di Malaysia. Okay, seterusnya faktor-faktor pelanggaran etika dan disiplin dalam perkhidmatan awam. Salah satunya adalah masalah peribadi. Masalah peribadi ini melibatkan individu itu sendiri yang membelenggu diri yang menjadi satu faktor menyebabkan tahap disiplin dan pelanggaran etika kerja dalam kalangan penjawat awam pada hari ini. Okey. Masalah peribadi menyebabkan ia terbawa dalam kerja hingga menyebabkan penjawat awam hilang fokus dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Masalah yang peribadi yang adalah masalah yang dihadapi oleh seseorang pada bila-bila masa boleh mengganggu fikiran seseorang. Itu akan menyebabkan hilang fokus dan tumpuan semasa menjalankan tugas. Antaranya adalah melibatkan masalah dengan kewangan, pergaduhan atau konflik antara ahli kumpulan ahli keluarga atau orang lain sama ada di luar atau dalam organisasi itu sendiri. Keadaan ini menyebabkan penjawat awam hilang minat dan datang bekerja dan tidak dapat memberi tumpuan terhadap tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya. Okey, menurut Tan Sri Zainal Rahim Seman, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dalam utusan 2023, berdasarkan statistik sebanyak 117 kes direkodkan dikenakan tindakan tata tertib pada tahun 2020 dan 83 kes tata tertib pada tahun 2021 dan 51 kes pada tahun 2022. Seterusnya adalah keberhutangan yang serius. Masalah keberhutangan yang serius melibatkan penjawat awam adalah antara faktor yang menjadi punca kepada masalah disiplin dan etika melibatkan penjawat awam. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam 2005 melalui surat edaran berkaitan mengenai larangan pinjaman wang dan kehutangan yang serius melibatkan penjawat awam menjelaskan bahawa pendapatan bersih pegawai awam hendaklah tidak melebihi 40% daripada pendapatan penjawat awam yang dinyatakan dalam perkeliling kenderaan bagi mengelak terjerumus dalam keterhutangan kewangan yang serius. Kesan daripada kehutangan yang serius ini akan menyebabkan prestasi penjawat awam terjejas dan tidak dapat memberi tumpuan kepada tugas dan tanggungjawab mereka. Menurut sumber Bank Negara 2020, jumlah hutang terkumpul melibatkan penjawat awam adalah berjumlah 236 bilion setakat Februari 2018, iaitu 20% daripada jumlah hutang isi rumah kepada KDNK. Implikasi negatif daripada kebutangan wang yang serius dalam kalangan penjawat awam bukan sahaja kepada diri sendiri, malah memberi kesan kepada organisasi yang mana masalah tersebut tidak hanya kepada individu itu sendiri, malah turut melibatkan majikan dan rakan sekerja. Yang terakhir sekali adalah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Pelibatan penjawat awam dalam isu penyalahgunaan dadah adalah antara punca kepada masalah disiplin dan pelanggaran etika penjawat awam. Pelibatan dalam isu ini memberi implikasi buruk kepada penjawat awam yang menggalas amanah dan tanggungjawab kepada negara dan masyarakat. Ia bukan sahaja memberi gambaran negatif kepada individu, malah akan memburukkan imej perkhidmatan awam kepada masyarakat. Menurut data Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM pada 2021 merekodkan seramai 804 penjawat awam terlibat dalam penyalahgunaan dadah bagi Januari hingga November 2021.
berdasarkan statistik Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2019, daripada 27,900 orang penjawat awam yang dibuat saringan ujian yang kencing pada tahun 2018, mendapati 300 orang adalah positif dadah jenis MAT, kerana dadah jenis ini mudah didapati di pasaran dengan harga yang murah. Faktor pelibatan penjawat awam dalam isu penyalahgunaan disebabkan oleh tekanan kerja yang tinggi, tempoh bekerja yang lama atau giliran bekerja yang tidak menentu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Cik Siti Azlin untuk meneruskan pembincangan kumpulan kami. Okay, terima kasih Cik Awi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan sambung mengenai teori-teori berkaitan etika. Teori berkaitan etika terbahagi kepada 3, iaitu teori kebaikan, teori deontologi dan teori X dan Y. Okey, yang pertama teori kebaikan. Teori kebaikan merupakan teori etika klasik yang diperkenalkan oleh Aristotle pada 384 sehingga 322 SM. Okey, yang kedua menggunakan falsafah yang dibangunkan oleh Socrates dan Plato untuk menghasilkan falsafah awal mengenai etika. Teori ini menganggapkan etika dan politik adalah saling berkaitan, yang mana etika adalah tentang kebaikan seseorang, manakala politik adalah berkaitan dengan penumpuan kepada hal-hal kebaikan dan kecekapan pentadbiran sesebuah negara. Dalam teori ini, Aristotle menegaskan kebaikan sesuatu yang praktikal dari segi pelaksanaan dan amalan, manakala etika adalah untuk menjadikan manusia lebih baik. Dalam konteks hubungan manusia, dalam pentadbiran organisasi, kebaikan moral terhasil daripada sikap seorang untuk berkelakuan baik, kesan daripada pendidikan yang diterima oleh perwatakan seseorang secara semula jadi. Penerangan nilai-nilai yang baik melalui perkongsian ilmu, melalui ceramah dan kursus mampu memberi kesedaran dan motivasi kepada penjawat awam dan mengatasi masalah peribadi dan tekanan yang dihadapi dengan cara yang berhikmah tanpa menjejaskan perkhidmatan terhadap organisasi. Akhir sekali, menurut Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Berita Harian pada 2022, penjawat awam perlu bervaksinkan kepada rakyat dan realistik serta sedia menyelesaikan pelbagai masalah merentas kementerian dan agensi demi kesejahteraan rakyat. Teori kedua adalah teori deontologi. Teori deontologi ialah deontos berasal daripada Greek yang bermaksud wajib. Teori etika moden ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant menurut pada tahun 1724 sehingga 1804, menekankan kepada tanggungjawab atau kewajipan yang harus dilakukan oleh seseorang, mewujudkan masyarakat yang menyantuni semua orang dengan penuh rasa hormat dan bermaruah. Alexander More pada tahun 2007. Menurut Kant, tindakan yang betul adalah tindakan yang rasional, dan sebagai etika kewajipan dan etika terdiri daripada arahan tentang perkara yang patut dilakukan. Menghuraikan etika daripada perspektif bukan agama dan berasaskan kepada nilai dan justifikasi yang rasional. Joseph Carnal pada tahun 2019, salah satu ciri tersendiri etika Kant adalah memberi tumpuan kepada tugas atau tanggungjawab yang bertaklifan sama ada bentuk atau salah. Betul atau salah. Tindakan betul atau salah ini kategori deontik utama bersama dengan wajib, pilihan, supererogatory dan lain-lain. Adalah berbeza daripada yang baik dan buruk. Kerana mereka secara langsung menetapkan tindakan yang mana tindakan yang betul adalah patut dilakukan dan tindakan yang salah adalah tidak patut dilakukan. Dalam konteks khidmat awam, jelas titik beratkan etika kerja kepada penjawat awam agar sentiasa berhemah dan bertanggungjawab. Dan etika kerja digariskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan dipatuhi oleh penjawat awam dalam melaksanakan tugas harian.
So, saya serahkan kepada Cik Firdaus untuk meneruskan perbincangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Nur Azlin. Okey, teori X dan Y. Teori X dan Y diperkenalkan oleh Douglas McGregor 1960 dan bukunya The Human Side of Enterprise. Teori X, pihak pengurusan lebih cenderung menggunakan gaya authoritarian dalam pentadbiran sesebuah organisasi. Teori ini mengandaikan bahawa individu secara semula jadi malas dan perlu dipaksa untuk bekerja melalui kawalan dan disiplin yang ketat. Teori Y menganggap bahawa individu mempunyai potensi untuk bekerja dengan sendirinya dengan menekankan kepada penglibatan diri dan tanggungjawab sendiri. Teori Y juga berpendapatan bahawa pekerja bekerja untuk organisasi dan menghayati pekerjaan mereka, mempunyai motivasi, bertindak secara kreatif dan bekerja dengan penuh bertanggungjawab dan terbuka menerima cabaran dalam sesebuah pekerjaan. Dalam konteks perkhidmatan awam di Malaysia, pelibatan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing adalah sesuatu kewajipan yang perlu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat tanpa perlu kawalan, pemantauan yang berterusan daripada pihak pengurusan. Mampu 2018, panduan mengenai prosedur kerja dan fail meja dalam perkhidmatan awam telah ditambah baik sejajar dengan cabaran dan perubahan semasa teknologi digital di peringkat global dan domestik. Kehendak rakyat dan perkhidmatan revolusi industri 4 IR4. Seterusnya saya akan menyerahkan slide ini kepada Encik Chow Tiran. Okay, terima kasih Encik Firdaus. Okay, seterusnya saya akan membincangkan tentang topik 5 iaitu cadangan untuk mengatasi isu disiplin dan etika dalam perkhidmatan awam terhadap dua cadangan kemukakan iaitu pemantapan nilai integriti dan etika dan meningkat tahap latihan etika kerja. Pemantapan nilai integriti dan etika dalam perkhidmatan awam adalah perkara yang perlu diberi penekanan bagi memastikan penyampaian kepada perkhidmatan awam kepada rakyat dapat ditingkatkan dan memberi kepuasan kepada pelanggan. Perlu diadakan integriti, mempunyai daya saing serta efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Integriti individu, keselarasan tindakan individu dengan prinsip moral, etika dan undang-undang yang mana perlu mengimbangi kepentingan diri melebihi kepentingan umum dalam melaksanakan tugas sebagai penjawat awam. Integriti organisasi, pemantauan kepada kod etika kerja, piagam pelanggan dan proses kerja yang mematuhi amalan terbaik dalam perkhidmatan perlu diberi penekanan dan penghayatan yang serius supaya menjadi amalan yang budaya setiap anggota dalam organisasi. Menurut Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Mohamad Zuki Ali, kerjasama kukuh, kesefahaman yang jitu serta sokongan rentas identiti dengan mengenapi kepentingan individu serta sifat ego adalah faktor utama kejayaan dalam penyampaian perkhidmatan yang baik perkhidmatan awam. Penubuhan institusi integriti Malaysia, Plan Integriti Nasional dan Plan Anti Rasuah Nasional serta mewujud unit integriti dan government dalam jabatan kerajaan dan syarikat
berkepentingan kerajaan bagi meningkatkan tahap integriti dan etika dalam perkhidmatan awam. Seterusnya, peningkatan tahap latihan etika kerja adalah latihan perlu dilaksanakan secara berterusan supaya penjawat awam yang memiliki kuasa dan kemahiran terdedah kepada konsep etika kerja yang digariskan agar sebarang keputusan yang dibuat semasa melaksanakan tugas dan bertanggungjawab adalah keputusan yang beretika. Proses upskilling dapat praktiskan dalam proses kerja sekaligus meningkatkan tahap prestasi kerja menjawat awam yang boleh dibuat dengan menghadiri kursus pendek berinteraksi atau kursus persijilan profesional. Setiap agensi kerajaan perlu dilaksanakan latihan terutamanya melibatkan latihan dalam bidang kompetensi umum dan khusus kerana kedua-dua bahagian ini saling berkait dengan bidang tugas penjawat awam dan kerohanian. Latihan boleh dilaksanakan secara dalaman melibatkan penjawat awam yang perlu pengalaman dan kepakaran dalam bidang tertentu atau menggunakan khidmatan pakar profesional. Membentukkan nilai dan tingkah laku yang baik dalam diri seseorang penjawat awam adalah penting. Menjadi cabaran semasa kerja pada hari ini agar mendapat mempertabatkan disiplin dan etika dalam perkhidmatan awam. Okay. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada Cik Nur Fatih. Dipersilakan. Terima kasih Cik Terkiran. Dan seterusnya saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Okay, terakhir sekali, hubungan manusia dan pentadbiran adalah aspek penting dalam struktur sosial dan politik dalam masyarakat. Kesimpulannya, hubungan ini melibatkan interaksi antara individu-individu manusia dan entiti pentadbiran sama ada dalam organisasi, kerajaan atau masyarakat. Komunikasi yang baik antara manusia dan pentadbiran adalah kunci untuk memastikan pemahaman yang betul, perancangan yang efektif dan penyelesaian masalah yang berkesan. Dasar dan prosedur yang adil dan etika yang tinggi membantu memastikan keadilan dan integriti dalam pentadbiran. Dan terakhir sekali untuk tajuk ini, kesimpulannya adalah pengurusan yang bijak dan telus berlandaskan prinsip-prinsip integriti, keadilan dan komunikasi yang baik dapat membentuk hubungan yang produktif dan positif antara manusia dan pentadbiran yang ada akhirnya akan menyokong pembangunan dan kemajuan masyarakat. Oleh itu, selesai sudah pembentangan untuk kumpulan kami dan terima kasih.